أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين wa'allimna ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada sekalian hamba-Nya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para pegawai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini 11 Februari 2021, kita dengan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala berkesempatan berada di dalam majlis ilmu. Pada petang ini pengajian akidah kita ialah bertajuk orang terakhir masuk ke syurga dan yang terakhir keluar neraka. Itu akidah kita pada minggu ini. Di mana kata dia, apabila orang-orang yang beriman yang melakukan dosa di dunia ini, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka dan disiksa di dalam neraka mengikut kadar dosa yang dilakukannya. Di dunia dahulu dia orang Islam, dia orang beriman dah, tapi di masa yang sama dia juga ada melakukan dosa, dan dosa dia itu dia tidak bertaubat, sehinggalah dia tu mati dan dosa itu dibawa sampai ke akhirat, lalu dibicara di hadapan Allah, maka keputusannya dia adalah tidak memihak kepada syurga. Keputusan dia masih lagi ada dosa yang perlu diberi balasan kepadanya, maka orang ni adalah neraka tempatnya, mengikut qadar yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan mengikut masa dan tempoh yang Allah Subhanahu wa taala lah akan tentukan. Di mana kata dia mereka ni akan dikeluarkan dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam syurga. Orang kata beriman tadi, bila dia banyak dosa, maka dia ni dibicara, maka dosa dia tak lepas juga, maka dia dimasukkan ke neraka dia tidak kekal. Dan neraka dia ini akan ada tempoh, Allah Subhanahu wa taala akan benarkan dia satu ketika nanti untuk dibawa masuk ke dalam syurga. Hal ini kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini tuan-tuan agak panjang tapi cukup menarik sebenarnya. Di mana Rasulullah cerita kepada sahabat dia yang bernama Ibnu Mas'ud ni adalah merupakan berkenaan dengan kisah inilah, di mana kata baginda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun wa huwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan. Baginda mengatakan orang yang terakhir masuk syurga adalah seorang lelaki. Ia kadang-kadang berjalan, kadang-kadang merangkak, bahkan kadang-kadang masih dijilat-jilat juga oleh api. Seorang lelaki ni Nabi kata dia ni adalah merupakan orang terakhir masuk syurga. Keadaan dia ni berjalan, kadang-kadang dalam jalan-jalan tu masih lagi dijilat oleh api, kadang-kadang dalam keadaan dia tu merangkak, bahkan kata dia masih lagi dijilat oleh api. Wa idza jawazaha iltafata ilaiha faqala tabarakalladzi najjani minka laqad a'tani Allahu ta'ala syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin.
Lalu kata dia setelah ia mendapat melalui tempat api tadi, kata dia jalan slow, dia merangkak, kadang-kadang dijilat api tu, bila dia berjaya dia lepas benda tu, lalu kadang-kadang kata dia pun tengok ke belakang, menoleh ke belakang, dia katakan, dia kata, Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan diriku daripadamu. Dia berasa dia tu selamat dah, dia berasa dia ni maknanya taklah nak cerita ke orang dah betapa api yang jilat dia tadi dilepas belaka dah. Lalu dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katakan, sesungguhnya aku telah dikurniakan oleh Allah Taala suatu pemberian yang belum pernah diberikan olehnya kepada seseorang pun, sama ada dari golongan orang-orang yang dahulu ataupun orang-orang yang terkemudian, iaitu minal akhirin. Dia katakan, aku ni antara orang yang paling beruntung. Kenapa? Kerana tak ada pun orang sebelum aku ataupun orang selepas aku ni boleh nikmat setahun ni. Dia berasa dia tu hak paling berat, tapi dia tu berasa dia ni orang yang paling selamat. Lalu dia puji Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala bui kepada dia selamat daripada terkena daripada jilatan api tadi. Tiba-tiba kata dia, faturfa'u lahu syajaratun fayaqulu ya Rabb adnini min hadhihi syajarata la astazilla biha wa ashraba min ma'iha. Dan tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata dia, Nabi kata, perlihatkan, Allah Taala tunjuk kepada orang tadi sebatang pohon. Tunjuk sebatang pohon. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku kepada pohon ini. Supaya apa? Supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan dapat pula minum airnya. Bila Nabi kata, bila Allah Ta'ala tunjuk pokok tu ke dia, dia pun tengok pokok tadi. Dia peroyak kepada Allah Ta'ala, dia mohon kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau akulah boleh duduk dekat dengan pokok tu, tak apa dah. Boleh diteduh bawah tu, dan aku boleh berlindung di bawahnya, dan aku pula boleh minum air situ. Nabi kata, orang ni minta dengan Allah Ta'ala, kata dia, kalau boleh setara tu, tak apa dah ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya dia, fayaqulullahu ya bana Adam la'alli in a'taitakaha tas'aluni ghairaha fayaqulu ya Rab la as'aluka ghairaha. Bila dia tersungguh sangat nak duduk bawah pokok, tak ada yang boleh berteduh, boleh minum air ni, maka Allah Ta'ala tanya dia, wahai anak Adam, Allah Ta'ala kata, wahai manusia, barangkalilah kalaulah kata dia, sudah aku berikan kepada kamu permintaanmu itu, apakah kiranya engkau tidak meminta yang lain lagi? Allah Ta'ala tanya kawan tu, wahai anak Adam, andai kata aku beri kepada kamu berlindung di bawah pokok ni, boleh teduh sini, boleh minum air ni, maka mu tak minta dah ke hak lain. Mu tak minta dah ke hak lain. Lalu kata kawan tu, wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha wa rabbuhu yu'zirhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi. Orang tu menjawab, kata Nabi, lelaki hak tak sabar tadi menjawab, kata dia, ya Tuhanku, aku tidak akan meminta yang lain lagi. Lalu orang itu disuruh berjanji tidak akan meminta yang lain lagi. Dan Tuhan lalu menerima permohonannya kerana dia lihat orang itu tidak sabar lagi untuk mendapat keinginannya itu. Maknanya Allah Ta'ala kata, bila dah orang ni berjanji dah, dan dia pun nampak tak sabar sangat, maka Allah Ta'ala pun mengizinkan dia. Bolehlah dia duduk di bawah pokok tadi. Maka Allah Ta'ala fayudnihi minha fayastazillu bizilliha wa yashrabu min ma'iha. Maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu dan ia pun bernaung di bawahnya serta minum airnya. Suka dia, seronok dia, boleh duduk bawah teduh, boleh duduk bawah bayangan pokok, boleh juga minum air. Rasa suka dah. Setara tu kadar yang dia boleh gerak, kadar yang dia boleh pergi, sikit-sikit Allah Ta'ala berikan nikmat kepada dia. Lalu bila dia duduk dalam keadaan begitu, dan summa tarfa'u lahu, kata Nabi, syajaratun hiya ahsanu minal ula fayaqulu ya Rab adnini min hadhihi la astazilla bizilliha wa ashraba min ma'iha la as'aluka ghairaha. Bila dia boleh duduk di bawah pokok hak teduh tadi, dah boleh teduh situ, tiba-tiba kemudian diperlihatkan pula kepada dia sebatang pohon lain pula. Nabi kata Allah Ta'ala tunjuk kepada dia sepohon kayu hak lebih
Berandai lagi. Pohon kayu ni kata dia ni lebih gugut, lebih apa ni, lebih teduh daripada pokok yang pertama tadi. Lalu bila kawan ni tengok, orang tu katakan, ya Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku kepada pohon ini supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan minum airnya. Aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu, ya Allah. Pada hari dia duduk di bawah pohon pertama dah. Bila Allah Ta'ala tunjuk pohon yang kedua ni, kan pohon ni lebih rendah, pohon ni lebih teduh, pohon ni lebih rendah, pohon ni lebih comel, pohon ni lebih sejuk, dan airnya lebih dingin. Maka dia kata, ya Allah, kalau boleh duduk pokok tu sedap sikit. Nah, pada hari boleh duduk pokok dah. Kalau boleh duduk situ dekat sikit, kata dia sukanya, ya Allah, dah aku tak akan minta dalam hak lain. Nah, aku tak akan minta dah kalau boleh duduk pokok yang kedua ni. Kata lelaki tersebut. Fayaqulu ya bena Adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha la'alli in a'taitaka minha tas'aluni ghairaha. Lalu Allah Ta'ala tu berfirman kepada lelaki tadilah. Nah, kata dia, wahai anak Adam, bukankah sebelum ini engkau telah berjanji tidak akan meminta yang lain lagi kepada aku? Nah, Allah Ta'ala tanya dia dulu. Maknanya hari tu kan janji dah. Bila duduk boleh duduk pokok, bila boleh tidur, bila boleh minum air, tak minta dah lain. Ni minta pula, ni apa? Kan janji dah. Nah, Allah Ta'ala tanya kawan tu. Nah, bila Allah Ta'ala kata, barangkali andai kata aku bui kamu duduk di bawah pokok ni, aku tunaikan permintaan kamu, mu nak minta orang lain pula ke? Allah Ta'ala kata, kalau aku benar kamu duduk di bawah pokok yang kedua ni, bila mu boleh duduk sini, mu tak minta ada kau lain, kan minta orang lain pula. Allah Ta'ala tu tanya lelaki tersebut. Fayu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha wa rabbuhu yu'dhiruhu li'annahu yara ma la sabra lahu alaihi fayudnihi minha fayastazillu bizilliha wa yashrabu min ma'iha. Orang tadi bila Allah Ta'ala tanya gitu, dia pun janji. Dia janji sekali lagi, kata dia, aku tidak akan meminta yang lain dah, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala menerima permohonannya itu kerana dilihatnya orang itu tidak sabar lagi untuk nak bernaung di bawah pokok ataupun untuk nak mendapatkan keinginan dia tadi. Maka Allah mendekatkannya kepada pohon itu dan ia pun bernaung di bawahnya serta minum airnya. Bolehlah dia duduk di bawah pokok yang kedua. Moga Allah Ta'ala tengok, tak sabar dah kawan ni. Nak berasa nak duduk tempat yang lebih teduh, nak lagi yang lebih gugut, lebih comel lagi, Allah Ta'ala pun bagilah kepada dia. Boleh duduk di bawah pokok yang kedua. Bila begitu, bila dia menikmati pohon yang kedua yang lebih comel, lebih indah tadi, maka thumma turfa'u lahu syajaratun inda babil jannah hiya ahsanu minal awwalin. Pula, apa dianya? Kemudian diperlihatkan pula kepada orang tadi sebatang pohon yang terletak di dekat pintu gerbang syurga, yang keadaannya lebih bagus dari kedua pohon yang sebelumnya itu. Tengok Allah Ta'ala nak manja dengan hamba dia dah. Lepas satu peringkat comel dah, lepas tu hak lain pula lebih comel lagi. Tak, bila duduk di tempat yang kedua comel ni, tiba-tiba Allah Ta'ala tunjuk satu pokok dekat dengan pintu gerbang syurga. Maknanya bila dia duduk pokok tu yang nampak pada syurga. Bila Allah Ta'ala tunjuk gitu ke dia, fayaqulu ya Rab. Fayaqulu ya Rab adnini min hadhihi la astazilla bizilliha wa ashraba min ma'iha. Lelaki ni bila dia duduk boleh duduk pokok lebih comel daripada pokok pertama dengan pokok kedua ni, dia katakan, ya wahai Tuhanku, sudilah kiranya engkau mendekatkan aku ke pohon ini supaya aku dapat bernaung di bawahnya dan minum airnya. Maknanya dua dah pokok dia bolehnya. Pokok pertama dia boleh dah. Tuhan tunjuk pokok kedua minta pula, Tuhan bui pula. Dan hak yang ketiga ni, pokok ni duduk depan dengan pintu syurga. Lalu dia katakan, ya Allah, sedapnya, seronoknya kalau boleh jakit duduk pokok ni. Boleh duduk pokok tempat dekat dengan pintu syurga ni. Boleh duduk sini tak apa dah. Boleh minum air tak apa dah. La as'aluka ghairaha fayaqulu ya bani Adam alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Bila Allah Ta'ala dengar kawan tu minta gitu dengan Allah,
Aku tidak akan meminta lagi, kata dia kepadamu, ya Allah. Dah, aku tak akan minta dah lepas pada ni hak lain. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, bukankah sebelum ini engkau telah berjanji kepada aku dan tidak akan meminta yang lain? Berapa kali dah kau duk janji, berapa kali dah duk minta mengaku aku di belakang. Ya, ni janji pula. Allah Ta'ala tu tanya. Jadi sini Allah Ta'ala kadang-kadang macam kita kata supaya nak bermanja dengan hamba dia ni. Nah, kepas sekara. Ni bila boleh duduk, bila nampak pokok, bila duduk pokok ni, nampak syurga tu, minta ni pula dah. Baru ni kata nak boleh hak yang kedua tu tak apa dah. Ataupun sebelum tu boleh duduk pokok pun tak apa dah. Guana sampai gini. Begitulah seolah-olahnya. Lalu kau kata, qala bala ya rabbi la as'aluka ghairaha wa rabbuhu yu'ziruhu li'annahu yara ma la sabr alaihi fayudnihi minha. Lalu orang tadi pun kata, dia jawab, benar ya Tuhanku, betul kata dia. Sekarang aku tidak akan meminta yang lain lagi. Oleh itu Allah menerima permohonannya. Betul bila Allah Ta'ala tanya, tidak ke janji dah sebelum. Betul janji ya Allah. Hak ni seperti mengerti dah, kata dia. Nah, bila minta, bila boleh hak ni kan, tak minta dah ya Allah. Nah, kerana bila tengok kawan ni tak sabar lagi dah nak kepada duduk pokok depan pintu syurga tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dekatkan orang itu kepada pohon itu. Maka orang Allah Ta'ala pun dekat. Kalau tu bolehlah dia duduk di bawah pokok yang orang kata apa, bersebelahan dengan pintu syurga. Mana dia duduk pokok yang ketiga ni, dia nampak dah nikmat syurga. Dia mencium dah bau syurga. Dia boleh rasa Allah nikmatnya syurga. Tak masuk syurga lagi ni. Teduh pokok-pokok baru tu. Setelah dia ni mendapat beberapa jelatan api tadi. Ni ayatnya, orang ni dia boleh gerak setahun ni, muka qadar amal dia setakat tu je. Sebab itulah salah satu nama pada hari kiamat, nama dia Yaumul Hasrah, iaitu hari penyesalan. Nyesal ni lah bila tengok keadaan kita lagu ni, bila tengok kita ni, Allah, aku tak banyak amal ibadat. Berasa nyesal, berasa rugi. Waktu hidup di dunia itu tak sungguh amal ibadat. Waktu hidup di hari itu hari itu tahu kaya ke apa, aku tak sedekah derma. Waktu hidup di dunia itu tahu ilmu ke apa, aku tak sedekah orang. Waktu aku hidup hari itu aku jadi orang yang boleh memimpin, tapi aku tak pimpin jalan yang baik. Banyak peluang-peluang yang Allah Ta'ala beri kepada aku abaikan. Maka hari ini amal aku tak banyak, tak cukup. Jadi janganlah sampai pada peringkat sampai setahun ni. Nah, jadi makna kawan ni moga dia boleh setahun ni ngesok sikit. Sebab amal dia tu je dia boleh cover dia. Maka kalau katakanlah dia tahu setahun ni, nescaya manusia ni akan jadikan hidup di seluruhnya kehidupan dia adalah untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Langsung tidak akan melakukan apa-apa dosa sebenarnya. Tapi inilah cerita Nabi Raya akan berlaku di akhirat. Akan ada benda-benda hal lagu ni. Di mana bila begitu dah daripada satu peringkat kepada satu peringkat, bila Allah Ta'ala kata tengok kawan ni tak sabar dah nak duduk bawah pokok dekat dengan pintu syurga ni, fa idza udniya minha yasma'a musami'a aswata'a lil jannah. Lalu kata dia, apabila orang itu sudah didekatkan kepada pohon yang terletak dekat pintu syurga itu, terdengarlah olehnya suara riuh daripada ahli syurga. Oh, bila boleh duduk bawah pokok tu, depan pintu syurga, bila boleh situ dia pernah. Oh, ramanya dari syurga gagariu, suka, bahagia, gembira dan seronoknya didengar riuh rendah suara ahli syurga. Fayaqulu ayya rabb adkhilnil jannah. Oh, dia apa? Baik, selalu kemudian kata, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga tu. Nah, mana dia bila dengar suara-suara, bila dia tengok ahli-ahli syurga ni dari keadaan sampai gitu, maka dia mohon sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, ya Allah, masuklah aku ke dalam syurga. Nak masuklah aku ke dalam syurga. Fayaqulu ya bena Adam ma yusarribuni minka. Allah berfirman, wahai anak Adam, apakah yang boleh memuaskan hatimu yang akan aku kurniakan kepadamu sehingga engkau tidak meminta-minta lagi. Nah, bila kawan ni Allah Ta'ala tengok macam tak sabar dah minta dengan Allah Ta'ala dan masuk syurga, Tuhan kata, Tuhan tanya dia, wahai anak Adam, gapo lagi boleh kepada Allah Ta'ala kata yang akan aku beri padaku boleh memuaskan hati kamu.
Nah, aku akan memuaskan hati kamu, kurnia aku pada kamu, sehingga bila aku beri tu, mu tak minta lagi lepas pada ni. Tuhan tanya dia, dah nak masuk syurga tu. Dia kata, bila aku beri kamu, lepas pada ni mu tak minta lagi, boleh jadi kau gitu. Allah Ta'ala tanya lelaki tu, dah ia nak masuk syurga sungguh-sungguh dan apa? Lalu dia jawab, ayurdika in a'taituka qaddar dunya wa mithlaha ma'aha. Apakah engkau sudah berpuas hati jika aku beri kepada engkau kenikmatan sebesar kadar dunia dan sebuah lagi yang seperti itu. Nah, bila Allah Ta'ala tanya, wahai anak Adam, kalau aku beri kepada kamu, lepas pada ni, benar aku beri ni mu tak puas hati lagi ke? Lalu Allah Ta'ala kata, apa dia nak beri ni? Iaitu Allah Ta'ala kata kena bagi kepada kamu nikmat sebesar dunia. Dan nikmat sebesar dunia, dan aku akan bagi nikmat sebesar dunia selagi. Maknanya 2 kali dunia. Sebagai contoh, Allah Ta'ala kata akan nak beri kepada kamu. Nah, bila dia dengar, Allah Ta'ala royak nak beri siapa gitu nah. Dan nikmat orang sebesar dunia ni pun tak habis nak guna dah. Ya, kalau dunia hari ni, katakanlah kita nak nilai dengan berapa harga. Kalau tanah hak copek, hak kita ada ni, nak lagi di mana kota bawah hari ni, boleh harga dengan berjuta-juta. Ya, tumpuk berasa banyak dah. Ini kan dunia yang merangkumi langit, bumi, lautan, daratan, dan seluruh segala khazanah yang ada. Allah Ta'ala kata, aku nak beri kamu, dan selagi pun juga. Mu tak minta dah kah? Mu puas hati dah kah? Jadi kawan ni, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tawa gitu, bila Allah Ta'ala jawab gitu, dia katakan, fayaqulu ya Rab, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Orang itu berkata, ya Tuhanku, apakah engkau memperolok-olokkan aku, padahal engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Seolah-olah dia ni macam tak percaya bila Allah Ta'ala wayak gitu mahu Tuhan akan beri. Aku nak beri kepada nikmat sedunia, dan selagi pos-pos tu juga. Kawan itu tanya Allah Ta'ala, betul kau ni? Kau gurah. Jadi seolah-olah macam, ya Allah, betapa tak terbalasnya budi Allah. Betapa pemurahnya Allah. Betapa tak terjangkau pun oleh fikirannya. Sebanyak itu Allah Ta'ala kebuli. Inilah tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, betapa pemurahnya Allah Ta'ala. Betapa rahmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di mana seorang lelaki di akhirat kelak bila dia dipanggil, dibicara di hadapan Allah, maka setelah ditimbang, dihisap, dihitung dan sebagainya, akan letak atas neraca didapati berat hak dosa tu lebih satu daripada hak baik. Maka tak layaklah dia dapat syurga. Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, jika kamu ni ada satu yang pahala, dan ada satu pahala, maka layaklah kamu dapat syurga. Maka Allah Ta'ala kata, aku buka kepada kamu, mugilah cari siapa-siapa di mahsyar ini untuk nak tolong kamu, beri pahala kepada kamu dia mau mari ke aku letak atas neraca, lepaslah mu daripada neraka. Itu berlaku, kata Nabi. Lalu lelaki ni pergilah cari siapa orang dia pergi cari. Bila dia pergi cari, bila dia jumpa tu, orang tu akan beri pahala ke dia. Mana dia pada dia siapa kena cari. Lalu dia pergi cari siapa dia, iaitu dia pergi cari mak dia mula-mula. Dia cerita ke mak dia cara dia depan Tuhan, kira belakang dia hitungan amal dia, didapati kata dia tak lepas dia ada lagi pahala. Hak Tuhan nak, kalau cukup lagi pahala, maka dia baru dapat syurga. Maka hari ni dia jumpa dengan mak ni nak minta pahala. Dia puji mak dia, mak lah kandung dia, mak lah beranak ke dia, mak lah pera dia, susu ke dia dan sebagainya. Waktu di dunia itu semua benda dia minta, mak dia tak pernah tak beri. Maka hari ni nak minta pahala dengan mak satu sahaja. Apa yang bonda dia jawab? Apa yang ibu dia jawab? Mak dia kata, aku pun hari ni takut kepada Allah Ta'ala. Aku pun hari ni tak tahulah ke mana nasib aku. Aku tak boleh nak bagi pahala. Seorang ibu akan berkata demikian di hari akhirat kelak. Betul lah Allah Ta'ala kata wa ummihi wa abih, dan di saat manusia kelari daripada mak dia dan juga ayah dia. Mana ketika tu tak ada siapa-siapa boleh bantu tolong kita. Lalu bila dia pergi jumpa mak dia tak bagi pahala. Dia jumpa pula ayah dia pun jawapan yang sama. Kalau jenis suami yang pergi jumpa isteri,
tak boleh juga. Adik-beradik semua orang-orang yang dia kira kalau dia gitu boleh tolong lah. Bukan nak banyak pun, nak satu pahala. Jadi sini riwayat pada ketika itu betapa mahalnya pahala, sebuah pahala yang tak boleh lagi seseorang itu nak tokok nak tambah. Kerana amat-amat sangat getihnya pada ketika itu adalah pahala. Alhamdulillah. Waktu di dunia hari ini sudah tak berapa mana pahala. Walha kita lah. Alhamdulillah di mana pihak Majlis Agama Islam Kelantan di bawah pimpinan yang berhormat mulia Tengku Tumenggung mengatakan bahawa mulai 12 bulan ini kita boleh dah solat dengan jumlah 30% di masjid. Solat Jumaat dan juga solat waktu. Rasa gembira seronok kita dah. Mana tawaran ini kembali dibuka semula kepada kita untuk kembali ke masjid. Persoalannya sejauh mana ke ahli jemaah itu sambut seruan ini. Sedangkan kita tahu ada cita-cita nak pergi masjid tu pun dah pahala dah. Bunyi orang azan pun boleh pahala dah. Kita pergi ke masjid tu pun boleh pahala dah. Langkah masuk masjid boleh pahala. Niat etikaf boleh pahala. Dan semai sunat boleh pahala. Semai Jumaat pahala. Tu pahala yang berganda-ganda. Ada orang kisah hari ni. Ada orang sungguh benda ni hari ni. Ada orang berebut benda ni hari ni. Tak ada. Tak. Kita tak kira. Sebab apa? Sebab pahala ni benda yang tak nampak. Pahala ni benda yang tak boleh nak tengok pada hari ni. Sebab tu kita pandang sepi sahaja. Tapi andai kata pahala ni supaya duit kita nak suruh pada hari ni, amat suruh berduyun-duyun, manusia akan sanggup melakukannya. Maka begitulah di akhirat kelak, pahala ni bila dinampak nilai pahala itu mahal harganya, maka dia akan bersungguh melakukan amal ibadat ketika hidup di dunia pada hari. Maka di akhirat kelak, tak ada siapa pun boleh tolong. Lalu kawan ni bila tak ada pergi jumpa orang ni tak boleh berlaku. Kalau ibu bapa, adik-beradik, suami, isteri, saya waris-waris pun tak boleh nak tolong. Apatah lagi sayang kita. Apatah lagi kenalan kita. Lagilah mereka tak akan sudi. Lalu dia kembali kepada Allah. Allah Ta'ala kata, mana pahala? Wah, aku nak sah lagi untuk nak kawan mana? Kata dia, tak ada ya Allah. Semua hak aku minta tak boleh berlaku. Hari ini menjadi mahal. Mereka sayang kepada pahala masing-masing. Sebab mereka masing-masing nak menyelamatkan diri mereka. Lalu Allah Ta'ala kata, inilah aku ingat pada kamu. Ya, ketika bertemunya urusan aku dengan urusan kamu, utamalah urusan aku, yang urusan Allah. Nida waktu di dunia hari itu buat tak tahu je. Ya, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata apa? Wahai malaikat aku, bawalah hamba aku ni, kalau tak cukup pahala sen, masuk ke dalam syurga aku dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Taala. Allah Taala yang Maha Penyayang, Allah Taala yang Maha Pemurah, Allah Taala yang Maha Pengasih sebenarnya. Maka kita hidup hari ini, segala urusan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena letak depan. Baru urusan kita. Tak, baru urusan dunia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ni nak tengok kita sejauh mana sebenarnya. Jadi nak ceritanya betapa kawan ni tadi, pahala dia boleh setakat tu je. Bila dia boleh masuk syurga tu, Allah Taala kata, kalau aku beri kamu nikmat sebesar dunia, dan selagi nikmat sebesar dunia tu mutaksir dia ke orang lain. Lalu dia kata, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, ada kemugurah kebahagiaan ni. Padahal kamu ni Tuhan seru sekalian alam. Fadhahika bi Ibnu Mas'udin faqala ala tas'aluni mimma dhahiktu. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis daripada Nabi suka. Ketawa dia. Ketawa lalu ditanya, mengapakah kamu tidak menanya kepada aku kenapa aku ketawa? Ibnu Mas'ud tanya orang ramai dia, bila dia ni suka, dia tanya dengan bapa, tak si tanya bapa apa sukanya. Faqila mimman tadhak, maka adalah orang bertanya dia, maka mereka pun bertanya, mengapa engkau ketawa? Bapa Ibnu Mas'ud ni suka. Dan bila cerita panjang lebar hal hadis Nabi tiba-tiba suka ni, bapa faqala hakaza dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila mimma tadhak, kata dia. Lalu Ibnu Mas'ud pun jawab, kata dia, gitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa juga ketika menceritakan hal ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, kenapa engkau ketawa? Jadi aku ni, kata Ibnu Mas'ud, aku suka. Nah, sebab Rasulullah tu dia suka bila dia baca dia, bila dia cerita tentang hadis ni. Bila Nabi cerita tentang kisah ni, Nabi tu suka. Lalu ditanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah ketawa?
Faqala, maka Nabi jawab, min dhahika rabbal alamin hina qala atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Dan Nabi tu bila orang tanya apa Rasulullah suka tu, lalu baginda kata, aku ketawa kerana ketawanya Tuhan seru sekalian alam. Nabi kata, aku suka ni sebab Allah Ta'ala pun suka. Ketika mana? Ketika orang yang minta supaya dimasukkan ke dalam syurga tu kata, apakah engkau memperolok-olokkan aku padahal engkau adalah Tuhan seru sekalian alam. Maknanya Allah Ta'ala tu macam kita katakan seperti lucu orang ni. Seperti lucu orang ni, di mana kata dia bahawasanya seolah-olah macam dia ni Allah tak suka ke apa Allah Ta'ala nak begitu kepada dia. Mana Allah Ta'ala rasa maknanya orang ni seolah-olah macam dia tu di luar jangka lah. Sampai begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri. Jadi begitulah muslimin muslimat sekalian, betapa nak bagi tahu kepada kita maha baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah kalau kita tengok betapa Allah Ta'ala ni waktu kita di dunia pada hari ni, bila kita nak melakukan kebaikan itu telah dicatat pahala dah. Betapa Allah Ta'ala tu sentiasa bersedia nak bagi pahala. Nak buat tu boleh pahala dah. Kalau buat 10. Buat banyak mana? Satu kebaikan kamu Allah Ta'ala kata aku bagi 10. Dia tak supaya dia kejahatan. Kejahatan yang berupa dosa ni nak buat tapi tak ada dosa. Hak tak baik tadi nak buat tak tapi boleh pahala dah. Tu biasa. Dia kalau buat juga satu je. Hak baik ni kalau buat juga boleh 10. Itu hak 10, ada hak 70, ada hak 700, ada hak 1000 dan ada yang tidak ada hak pun. Betapa itulah sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kalau kita tengok dunia orang-orang yang saleh, dunia orang-orang yang suka kepada kebaikan-kebaikan, maka dia akan manfaatkan masa dan waktu dia di mana sahaja dia berada, apa sahaja benda yang dia buat, maka semuanya adalah merupakan perkara yang dia buat itu mendatangkan pahala. Dia akan cari kalau betul dengar biar pendengaran itu mendatangkan pahala. Kalau betul kecek kira jemuk kira apa sekali, biar mendatangkan pahala. Kalau betul pakaian maka biar mendatangkan pahala. Kalau ibadat tu betul dah. Jadi waktu tu kan dia manfaatkan sebaik mungkin, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentunya akan beri pahala kepada dia berganda-ganda. Bila gitu, fayaqulu inni la astahzi'u bika walakinni ala ma asya'u qadir. Lalu Allah Ta'ala berjawab pada kawan itu berfirman, aku tidak memperolok-olokkan engkau, tetapi memang aku adalah maha kuasa atas segala yang aku kehendaki. Allah Ta'ala kata, aku tak gurau. Allah Ta'ala kata, aku tidak nak main-main dengan muda. Allah Ta'ala kata, memang aku ni Tuhan yang maha kuasa. Aku ni amat luas, segala apa yang aku nak buat boleh berlaku, kata Allah. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita hari ini biar kita rasa betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat yang maha pemurah, maha penyayang. Dia buka tawaran ini kepada kita sepanjang hidup kita. Jadi rugilah kita kalau diberi peluang ini ketika hidup ni kita abaikan hidup kita. Habis masa dah waktu budak-budak remaja itu tak tahu ke mana dah. Waktu muda hari ni tak tahu ke mana. Ketika kita cakap gagah tak tahu ke mana masa kita. Hari ni kita tua dah. Hari ni kita uzur, kita tak cakap dah. Masih juga lagi mengabaikan masa kita. Tak ada waktu dah lah. Tak kala kita nak tinggal dunia dalam keadaan lupa begitu sahaja. Tak kala kita nak tinggal dunia dalam keadaan tidak ada apa-apa pun yang kita bawa kita bersama. Maka Allah Ta'ala yang maha penyayang tadi datangkan kepada kita agama, datangkan kepada kita Rasul dan Nabi untuk mengajar kepada kita erti kehidupan apa sebenarnya. Apa yang kita nak buat dalam hidup kita. Apa yang mesti kita kena lakukan. Jadi Nabi dan Rasul inilah cikgu-cikgu kepada kita, guru-guru kepada kita yang mengajar kita. Supaya kita supaya kita tahu manfaatkan kehidupan kita untuk meraih pahala sebanyak mungkin. Kalau kita renung, kalau kita perhati tengok betapa Tuhan saya sungguh kepada hamba dia. Dan betapa Allah Ta'ala mengibui tempoh-tempoh masa-masa, waktu-waktu sempena-sempena tu. Banyak sangat sempena. Sebagai contoh lah, beberapa contoh kita ambil. Kalau sembahyang. Seorang, 1. Ramai-ramai, 27. Kita panggil jemaah. Itu tawaran Allah Ta'ala buka. Kalau kita bagi ke orang 10, Allah Ta'ala bagi balik pada kita 100.
Mari pula musim haji, pahala hajinya gini. Setara mana, banyak mana dah pahala hajinya. Nabi sebut bahawa al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan untuk dia melainkan syurga. Maknanya apa? Maknanya orang mengerjakan ibadah haji habis masa, dengan penat lelah segala tenaga, habis harta bendanya, tinggal tanah air, pengorbanan segala-galanya. Semua amal ibadat itu dibayar oleh Allah Ta'ala seperti gapo? Seperti bayi yang baru lahir daripada kayau mawalad ummuhu. Seperti bayi baru lahir pada perut ibu dia. Maknanya dia bersih comel, tak ada balasan untuk dia melainkan syurga. Maknanya hasil sebuah haji yang mabrur itu Allah Ta'ala akan balas dengan sebayarannya adalah syurga. Supaya juga puasa Ramadan yang kita lakukan sekali setahun selama sebulan itu. Balasan untuk orang puasa ni apa dia? Allah Ta'ala kata, aku sendiri tak balas dia di hari akhir, sehingga ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya, aina saiman orang puasa. Di mana Allah Ta'ala kata mana puasa di zaman ni, maka Allah Ta'ala panggil mereka, jemput mereka masuk ke dalam syurga melalui sebuah pintu yang khusus, nama dia Ar-Rayyan. Bukankah ini sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Setelah zakat yang kita bayar, yang kita habis kepada hari ini, harta benda kita ni adalah merupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganti jauh lebih berlipat kali ganda. Riyal, 10 riyal, 100 riyal, 1000 riyal kita setiap dalam belanja, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganti berupa pahala di akhirat kelak jauh lagi lebih lipat ganda daripada itu. Maknanya dalam melakukan kebaikan kita tidak akan mengalami apa-apa kerugian. Jadi manfaatlah benda-benda yang sedemikian selagi mana kita ni mempunyai kudrat dan kuasa apa-apa sekalipun. Dan janganlah sekali-kali kita melakukan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kerana dia membahayakan kepada diri kita sendiri. Zaman-zaman kita hari ini adalah zaman paling moden lah, canggih, maju. Mudah ya nak buat dosa. Mudah kita nak tulis, kita nak mengarut, kita nak buat rakan, nak kapal, dan lalu kita sebar ke orang. Itu dibagi fitnah yang tak betul. Free dapat dosa. Jadi maknanya eloklah benda-benda kini. Jadi amat teringat kepada pesanan siapa, Allah yarhamlah, tuan guru kita Syekh Ali Jabir, yang seorang ulama yang terkenal di kota Jakarta sana, baru saja meninggal kerana pandemik COVID ini. Antara benda yang amat kongsi pada pertaniannya iaitu dia kata apa? Dia kata kaca bila jatuh bunyi tu kuat, tapi bunyi dia itu akan hilang. Serpihan-serpihan kaca tu bila terkena kepada seseorang itu, kesannya memberi luka, berdarah, sakit yang lama. Begitulah kita, kata dia, dalam hidup kita ni, dalam kita nak menuturkan satu-satu benda, dalam kita nak menulis satu-satu benda, dalam kita nak merakan sesuatu benda, kita nak buat sesuatu benda ni, kita kena tengok baik ataupun tidak. Sebab bila setelah kita berkata sesuatu perkara, orang dengar kali tu ya, pada itu kata-kata kita tu hilang dah, tapi kesan daripada kata-kata kita tak baik tu, dia akan dibawa sampai bila-bila. Tak baiknya kita cakap benda yang tak baik, yang tak syamil ni, memberi kesan yang buruk pulangan itu kepada Tuhan hak tu sendiri. Sebab tu Nabi dia tak pernah bercakap bohong. Sebab tu Nabi dia tidak pernah melakukan benda-benda yang sia-sia. Sebab tu Nabi dia sentiasa memanfaatkan masa dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala 24 jam. Jadi istimewanya nak kita lagi siapa, kita orang agama, kita orang masjid, kita orang dekat dengan Allah, kan? Begitu, maka biar kita manfaat masa-masa waktu-waktu yang ada ni di jalan yang sungguh-sungguh mendatangkan pahala kepada kita. Jadi berasa itulah untuk kita pada petang ini. Tidak nak panjang sangat, dan itu adalah satu kisah, satu hadis yang cukup menarik untuk kita kongsi bersama. Betapa inilah pengajaran yang kita boleh ambil bahawa hadis yang panjang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kisah yang akan berlaku di akhirat sana. Tujuan apa Nabi cerita benda ini? Supaya kita lebihkan lagi persediaan ibadat dan ibadat. Jadi sebab tu dalam kita melakukan amal ibadat, benar-benar datangkan pahala ni, biar kita rasa rindu, biar kita rasa seronok, biar kita rasa suka nak buat semua dengan benda-benda begini. Biar kita rasa Allah sedar aku kalau boleh buat benda tu.
Sebab apa? Sebab dia untung. Dan kita kena ingat bahawa peluang untuk kita melakukan pahala dan ibadat untuk kita nak raih pada hari ini ketika hidup ni ya. Sebab kita ni mati ni Tuhan boleh ambil bila-bila masa ya. Depan mati habis belaka dah. Talian hayat kita ni berkaitan dengan apa segala di dunia tu habis belaka dah. Tak ada lagi dah waktu masa untuk kita nak beribadat. Kita tak boleh lagi dah nak sembahyang, nak pergi ke masjid. Kita tak ada lagi dah pula untuk sedekah derma. Kita tak ada lagi dah untuk nak berzikir. Kita tak ada lagi dah untuk nak beribadat. Nak ibadat ni semua telah putuslah kedah. Jadi oleh kerana kita tak tahu jangka hayat kita berapa lama, berapa panjang lagi, maka kita kena sentiasa buat persediaan demi persediaan, tak kiralah di mana kita berada. Tak kiralah apa jua keadaan kita kan. Jadi istimewanya kita lah sebagai orang yang bekerja sebagai contoh lah, bermula daripada awal pagi sehingga waktu lewat petang baru kita balik ke rumah. Biar semua tu kita kira buat sesuatu ni mendatangkan pahala untuk kita. Banyak kita akan dapat, mudah-mudahan mati kita tenang, mati kita husnul khatimah, mati kita ada bekal yang kita bawa balik menghadap Allah, mati kita kubur sambut kedatangan kita. Mati kita kubur itu menjadi taman daripada taman syurga. Mati kita ini didoakan oleh seluruh para malaikat. Mati kita ini, roh kita diarak, dicium, dipuji oleh para malaikat. Mati kita ini, roh kita disimpan di tempat orang-orang yang saleh bersama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka bangkit kita di hari akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala urusan yang panjang, segala urusan yang sukar, iaitu segala kira bicara, segala titian suara, segala apa yang akan dilalui saat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada mana? Hasil pada kita melakukan kebaikan demi kebaikan ketika kita hidup di dunia pada hari ini. Jadi itelah berakhirnya sebuah kisah yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang terakhir keluar daripada orang terakhir masuk syurga dan dia terakhir daripada keluar daripada neraka. Maknanya kita kena ingat bahawa walaupun title kita Islam, Muslim, title kita beriman, tapi kalau kita melakukan dosa, kita juga tetap akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala seru kita supaya apa? Supaya kita ni bertaubat. Dan supaya kita bertaubat sebab Allah Taala ni tahu kita ni banyak buat salah. Dan Allah Taala pun bersedia nak ampun dosa-dosa kita. Jadi bila Allah Taala yang sifat Maghfurah, yang sifat penyayang, yang bersedia, dan sifat At-Tawwab ini, sifat yang Maha menerima taubat ini bersedia nak terima, maka rugilah kalau kita tidak sahur apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sungguh rugi dan sungguh malang orang yang hidup hari ini, dia tak peduli pada hal-hal yang demikian, maka mati dia menjadi baja tanah, dikandung tanah begitu, bangkit di hari akhirat menghadapi kesukaran demi kesukaran untuk meneruskan perjalanan hidup di alam akhirat nanti. Wal iyazubillahi min zalik. Dan itulah sebagai akhir kepada kita, biar kita kena berdoa banyak, mohon kepada Allah, terutamanya mohon Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat untuk kita kuat beribadat kepada Allah. Sebab kita tak kuat sebenarnya, kita tak kuat, kita tidak mampu, kita tidak ada daya, andainya Allah Ta'ala tak pimpin kita, andainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bantu kita, andainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak beri hidayah kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk meneruskan perjalanan kita sebagai seorang hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah Ustaz rasa untuk perkongsian kita pada petang ini. Mudah-mudahan yang baik itu rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini turut diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi semangat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan tempatkan kita bersama dengan hamba-hamba yang Allah Taala redha di dunia dan juga di hari akhirat. Tahniah di atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang baik itu rezeki untuk kita semua. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.